Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah tuan-tuan, malam ni malam nisfu Sya'ban. Alhamdulillah sampai pertengahan Sya'ban. Dalam satu kitab, bila masuk 16 Sya'ban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah buat persiapan menyambut Ramadan. Antaranya ialah mengemas rumah, sapu, bersihkan rumah, persiapan rohani, persiapan fizikal untuk menyambut Ramadan. Jadi tuan-tuan, ini 14, besok 15, hari Jumaat 16. Jadi tuan-tuan buat persiapan rumah bagi bersih, bagi kilat, bilik air kena basuh. Ada tempat sembahyang khas, sembahyang malam. Ada tempat baca Quran, ada rehal. Tempat muzakarah anak-anak beranak. Ada tempat-tempat tu ketika bulan Ramadan. Ini bulan yang kita nantikan. 17 hari lagi dah bermula dari sekarang. Okay, jangan mesti rasa gembira nak menyambut bulan Ramadan. Kecuali meninggal sebelum Ramadan, maknanya Allah Ta'ala tidak mengizinkan kita sampai ke bulan Ramadan. Macam tu. Saya naik motor tu sekalian, tak basah. Punya lobek ni, alhamdulillah lah. Pakai ilmu kebal. Tapi pakai baju hujan tu sekalian, lobek tadi tu sekalian. Ya Allah. Tapi tak basah lah, alhamdulillah. Lebat. Baik. Hadis ke-16, menghormati tetamu. Tajuk dia. Kita jarang terima tetamu. Ada orang tak suka terima tetamu, ada. Leceh bagi dia, nak sedia makanan, nak layan, ganggu dia punya persendirian. Jadi dia tak suka. Ada orang suka. Datanglah, sampai pujuk, datanglah rumah saya. Datanglah rumah saya, bagus. Ada yang senyap aja. Nak datang, kita pun sebut salah. Kan datang, dia tak buka pintu. Bagi salam, dia tak jawab salam. Maknanya dia tak nak terima tetamu, baliklah. Balik je. Time raya ada juga, tak nak terima tetamu, nak rehat je. Assalamualaikum, tak jawab. 3 kali balik. Budak-budak datang ramai rumah dia, pun tak jawab. Malah layan budak-budak. Tu tetamu tu. Tapi tak nak layan, tak apalah. Tak wajib terima tetamu ni. Tapi kalau orang datang, kita kena suka. Adik-beradik pun tak datang. Adik-beradik pun tak datang, teman-teman sekalian. Apatah lagi ipar dua langsung tak datang. Itu standard. Mak ayah, kalau kita panggil dia datang. Kalau dia baik, dia datang. Jadi kita tak ada tetamu. Jiran pun tak datang. Sebelah-sebelah raya pun tak pergi. Bayang tuan sekalian. Tu dia. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Syurahil Khuzai radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Apa benda ni? Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Hadis pendek je hadis dia. Tapi siapa yang dapat buat ni ganjaran besar. Daripada Abu Syurai Al-Khuzai radhiyallahu anhu, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, hari akhirat. Ini menunjukkan betapa pentingnya orang yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, hendaklah ia memuliakan tetamunya. Tetamu datang, kita muliakan dia. Sebab kita ni beriman dengan Allah dan hari akhirat. Surau datang tetamu dia penceramah lah kan. Layan lah elok-elok kan. Bukan kata kat saya ke tak. Datang orang tuan-tuan panggil tu tetamu.
Kan, bagi dia air, bagi dia makan, contoh. Iring dia balik, kemudian undang dia datang. Itu antara itulah yang kita patut kena buat. Ada juga surau dia tak melayan tetamu yang datang. Datang ustaz tu buat tak tahu. Bila ustaz tu balik buat tak tahu. Semua tak tahu. Ustaz balik, ustaz pun tak apa pun. Memang macam tu keadaannya. Jadi kita tuan-tuan layan tetamu elok-elok. Kalau boleh sampai ke motor, hantar dia. Kan? Betul tak? Hantar sampai ke motor. Sampai pegang ustaz punya helmet. Mana ustaz pakai ya, sampai tahap tu tuan. Tapi tak dapat macam tu. Tak dapat sebab apa? Ustaz tak motor je, sendiri je, jalan je kan. Bukakan pintu kereta dia, nak balik ustaz ya. Oh tu dahsyatlah. Kalau ada macam tu masya-Allah kan. Jadi ustaz tu akan datang balik. Surau ni bagus. Kan, makan pun bagus. Setiap bulan nasi lemak aja. Nasi lemak je tak habis. Tapi bagus. Sebab nasi lemak sedap. Kan? Baguslah. Baik, tuan-tuan, apa nak cerita? Menghormati tetamu adalah sesuatu perkara yang disepakati oleh masyarakat antarabangsa satu dunia. Tuan-tuan pergi luar negara pun lagi dahsyat dia layan tetamu. Tuan pergi Jepun ke, pergi Korea ke. Kawan saya pergi Dubai, kan? Pergi Finland, Switzerland. Dia memang layan betul. Pergi negara Arab lagi. Negara Arab, siapa yang pergi rumah orang Arab, dia bagi dia tu satu kejayaan yang paling besar orang Arab bila kita pergi rumah dia. Dia suka sambut tetamu orang Arab. Kalau boleh dia nak suruh tinggal lama. Dia layan habis-habis. Ada kawan saya tuan-tuan sekalian, dia pergi rumah orang Arab yang miskin. Miskin tuan-tuan sekalian, miskin. Assalamualaikum. Dia baru sampai di Arab Saudi. Kawan dia ni miskin. Pergi salam, lama tak keluar. Dia jawab, Waalaikumsalam, sekejap, kata kawan dia. Kenapalah dia ni? Dia miskin tuan-tuan sekalian. Dah lebih setengah jam tu nak balik. Aku balik ya, sekejap. Masuklah. Aku lama tunggu kat luar ni, kenapa engkau tak buka pintu? Aku sedang perah susu kambing kat belakang. Bayang. Nak bagi juga tetamu tu susu kambing. Kambing tu dapat mana pun tak tahu, tapi dia perah susu kambing yang fresh bagi kawan tu untuk datang rumah dia. Tu orang miskin, orang Arab. Orang Arab ni mesti suka layan tetamu. Tapi ada juga perangai orang Arab yang degil, yang kasar, itu lain cerita lah. Tapi orang Arab ni dia punya kebaikannya, dia suka layan tetamu. Begitu. Baik. Tidak ada satu masyarakat pun di dunia ini kecuali mereka menghormati tetamu yang datang berkunjung ke rumah mereka. Namun yang menjadi keistimewaan Islam ialah apabila penghormatan yang diberikan kepada tetamu itu berdasarkan kepada keimanan kepada Allah dan hari akhirat, yang membawa erti bahawa kita menghormati tetamu itu kerana tuntutan keimanan. Orang yang beriman tu, tuan-tuan, sampai tahap kata Nabi, sampai tahap orang beriman tu dia layan tetamu dengan baik, imannya sangat tinggi. Bukan kerana sesuatu tujuan kebendaan yang dinantikan. Bukan sebab nak tunjuk kat rumah, panggil orang, tunjuk dia ada TV besar, panggil orang nak tunjuk baru buat wainscoting, kan, nak tunjuk ada pinggan baru. Tak, bukan tujuan itu. Bagus dia datang ni, aku tak jemput dia datang, kan? Bang, tolong keluarkan semua pinggan-pinggan kita, bang. Buat apa? Letak dekat ruang tamu. Nak tunjuk. Kan? Ada almari hiasan. Semua dah siap lap semua, kan? Tujuannya nak tunjuk kepada tetamu. Tu lari dia punya skop menghormati tetamu. Lari dia punya niat. Kan? Datang tetamu nak tayang sofa baru boleh dekat Turki, kan? Ni nak tunjuk. Ini kita takut ni. Kan? Apa tu? Ada kawan saya teman-teman sekalian, isteri dia suruh letak almari hiasan dekat ruang tamu. Suami bantah. Letak dekat tepi tandas. Sedih isteri. Suami tak nak letak ruang tamu, tak mau. Takut ada perasaan nak tunjuk ke orang. Alah bang, kita berdua je tengok, kan, nak suka-suka je, kata isteri. Bukan je kat orang pun, kata isteri, kan. Tak payah, kata suami kawan saya. Letak kat mana?
letak dekat sebelah tandas. Hang bayangkan, isteri kecil hatilah sebab dia letak dekat dalam almari dia tu pinggan-pinggan yang diberi daripada Langkawi dan wang kelian. Kan? Beli. Kan? Dia beli pinggan mangkuk tu dekat wang kelian dengan dekat padang besar. Tiba-tiba kena suruh dalam laci isteri. Allah sedihnya. Tujuan ni nak tunjuk ke orang yang dia beli dekat wang kelian. Nampak? Masya-Allah. Soalan lagi kawan saya, TV letak dekat depan tandas kawan saya. Kenapa? TV ni merosakkan Ustaz. Jangan bagi orang datang bagi nak tengok TV. Allah. Tu tak mana? Letak depan tandas. Habis tu tengok TV macam mana? Saya tengok TV depan tandas. Masya-Allah. TV ni candu Ustaz. Ni jenis manusia yang memang TV ni bagi dia merosakkan. Bagi saya rosak sikit, banyak baiknya ada juga. Tapi yang ni TV ni candu Ustaz. Sekali dah tengok Ustaz, dia tak berganjak nak tengok aja. Episod demi episod. Episod demi episod. Siapa yang meninggal dulu. Last kali. Nak tengok. Nampak? Candu. Allah. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, adab pada tetamu ni ada 6. Dalam ni tak ada. Adab pada tetamu yang hadir. Tuan-tuan bila datang mak ayah, datang kawan-kawan, datang jiran-jiran, jemaah surau, kan, tim muslimat datang rumah kita, ada 6 dia punya adab. Pertama apa tuan-tuan sekalian? Ni adab. Pertama sekali, alukan kehadiran dia. Selamat datang, terima kasihlah datang rumah saya. Masuklah. Nombor 2, jemput masuk. Tetamu bila datang, kalau tak dibagi masuk, jangan masuk walaupun perut dah lapar. Ingat tu. Sampai pukul 2 lapar ni, tuan rumah tak bagi masuk, relax je. Lepak kat luar sembang-sembang, laparnya, bila nak makan ni. Kan. Datang orang tuan-tuan sekalian, dia nak makan. Dia nak makan. Kita melewatkan makan. Maka orang tu walaupun dia tak tunjuk muka lapar, tapi perut dia lapar, kesian. Apa-apa pun datangkan air kosong atau air sirap Bandung kat dia dulu. Baru jadi. Ni biar kau sihat. Macam mana kerja kau? Lapar ni. Cerita pasal kerja pula. Lapar ni. Nombor 2 apa? Iaitu jemput masuk. Masuklah. Oh lega. Suruh duduk je. Jangan kita tak bagi duduk. Kita pula tak suruh duduk, jangan duduk. Duduk ya. Duduk. Ni kita mail duduk kan. Susah juga tu, dia punya adab ni. Duduk ya. Budi bahasa, duduk ya. Duduklah mana-mana. Dia bagi duduk dekat mana? Kat dapur. Susah ni. Adik-beradik tak apa. Kan? Macam adik-beradik belah isteri saya datang, tak apa, dia abang tak kisahlah. Dia buka ais, dia buka periuk nasi makan je. Rumah kau tak apa kan? Rumah orang lain tak boleh. Nampak? Tak apalah, adik-adik tak apa. Tapi orang lain jangan buat macam tu kita. Yang ketiga, ini kena ada adab dia. Apa dia tuan sekalian? Ini kena ada bermanis muka. Orang yang sangat bermanis muka bila pergi bertandang dekat satu tempat, hotel dia tuan sekalian. Hotel kalau tuan-tuan pergi tuan sekalian, dia punya penyambut dia semua bermanis muka. Selamat datang cik. Ya, cik dari mana? Saya daripada Semenyih. Semenyih hujan ke? Banyak tanya pula kan. Kita berjawab kan. Kita nak masuk ni. Beg mana cik? Kan nak senyum cik. Okay, saya cik tak payah buat cik. Saya angkat semua. Oh gitu. Muka senyum kan. Satu ketika sebagai satu tempat tuan, satu hotel ni tuan, muka dia tak senyum, dia marah. Cik diam. Cik diam. Saya kata apa hal ni? Isteri marah ke ni saya kata. Dia tak senyum, mungkin ada masalah. Nampak? Yang keempat tuan sekalian, bahasa sopan. Cakap baik-baiklah. Kan? Cakap kita dengan tetamu cakap bahasa yang baik, walaupun kita kadang-kadang dengan dia tu tak bengam sangat, dia datang rumah kita, bahasa kena sopan lah, cakap baik-baik. Lagi mak ayah datang kan? Mak ayah datang, jangan kita buat sesuatu yang dia kecil hati. Datang-datang je masuk je, mak nak balik bila? Jangan cakap macam tu. Dia balik terus, kecil hati. Tak boleh. Kan?
Kalau mak ayah datang, layan macam raja. Mak duduk, orang jangan buat apa. Tak payah buat duduk je. Nak apa kita hidangkan apa kan. Basuhkan tangan dia. Bukan tangan tu kita basuhkan. Basuhkan guna kendi. Pinggan tak payah basuh. Mak duduk je. Masukkan dia ke bilik. Tidurkan dia. Dodoikan. Dahsyat. Anak ni baik. Tiba-tiba masuk tandas. Tanda kau ni tak ada tanda duduk ke? Sudah. Sekarang ni ramai orang buat tanda duduk sebab apa? Mak bapak datang rumah. Ada satu tanda duduk, ada satu tanda menyangkung. Tanda menyangkung lebih baik daripada tanda duduk sebenarnya. Tanda duduk ni orang yang tak boleh menyangkung, maka dibuat tanda duduk. Macam mak-mak kita kan tak larat nak menyangkung dah. Kita buat tanda tu kat bawah. Rumah 2 tingkat. Fikir mak aku ada ni, kalau datang ni mesti ada bilik khas untuk dia, ada tanda duduk kat bawah. Kita kena buat. Kalau ada duit, buat. Tak ada duit, kekal apa yang ada. Kan? Yang kelima, sediakan tempat duduk. Adab pada tetamu. Yang keenam, iring dia pulang. Ni adab. Iring dia pulang, tuan-tuan sekalian. Jangan kita iring ke pintu, kita tutup pintu, dia belum balik dah tutup pintu dah. Jangan. Iring sampai ke kereta. Selagi dia tak masuk kereta, jangan kita masuk. Oh, lama. Sebab apa? Bersembang lagi tak habis ni. Bayangkan. Bila lah dia nak masuk kereta ni kan, kita kan dah penat ni. Tuan sekalian, kadang-kadang tetamu yang hadir pun dia tak ada ilmu untuk datang rumah orang. Sekejap lagi saya bagi tahu. Adab-adab tetamu kepada orang, adab-adab orang yang datang. Ada juga kadang-kadang orang yang datang pula tak ada ilmu untuk datang rumah orang. Okey? Itu ada 6 adab-adab tetamu. Baik, sambung. Jadi sangat besar bezanya orang yang memuliakan tetamunya kerana Allah dengan orang yang berbuat demikian dengan ada tujuan kebendaan dan kepentingan-kepentingan yang tertentu. Beza. Tujuan kebendaan tak dapat apa-apa. Tujuan kerana Allah besar pahalanya. Contoh tadi kebendaan kan, nak tunjuk, bang, ini orang datang bang, kita tunjuk segala-galanya. Jangan. Kadang-kadang benda tu terlintas, tuan-tuan sekalian. Istighfar lah. Kita kadang-kadang kita ni manusia lemah kan, terlintas nak tunjuk, ada frame besar. Ini frame ni aku nak tunjuk kat orang ni. Frame yang cantik aku beli dekat Madinah. Nak tunjuk juga. Astaghfirullahalazim, tuan-tuan sekalian. Kita tak nak tunjuk kat orang pun. Kapet beli kat nilai 3 kan. Nak tunjuk. Kapet baru beli kan, nak tunjuk kat orang kan. Tu semua. Baik. Orang yang ikhlas kerana Allah bererti ia tidak mengharapkan sebarang balasan daripada tetamunya. Dia tak harap tetamunya tu bawa buah, tak. Ada orang yang diharap, tak apa bang, kita tak boleh apa-apa, tetamu mesti bawa buah punya, mesti bawa biskut, mesti bawa macam-macam. Kan? Jangan harap macam tu. Ya? Kerana ia telah yakin dengan balasan yang disediakan oleh Allah Ta'ala. Tetapi orang yang tidak ikhlas, ini tak ikhlas. Sambut tetamu tapi tak ikhlas. Kan, terpaksa. Kawan baik, aku hari ni malah nak layan lah, tapi layan je lah, tak ikhlas. Mak dah datang lah, mak datang pula, tak ikhlas. Tapi mak datang juga. Adik-adik datang, boleh datang tak? Boleh lah, tak ikhlas. Dia tak suka. Kan? Jiran nak datang, macam ada jiran jauh saya datang satu bas Dia datang satu bas, dia Allah macam mana ni. Sebelum pandemik tu ada satu jiran lama saya, dia datang satu bas. 40 orang satu bas. Dia ada orang kereta, ya Allah macam mana nak buat ni, ya Allah. Kan saya dah fikir macam mana nak ni, macam nak jamu ni. Ustaz tak buat apa-apa dia, kata ketua rombongan. Takkan tak apa-apa, saya kata. 40 orang yang duduk, rupanya yang berdiri 20 orang, 60. Daripada surah Ramal. Surah Ramal tu, dia datang lepas isyak. Dia panggil geng-geng surau dia penuh dengan kereta lagi. Ya Allah, jiran-jiran saya, siapa ni ustaz? Ini geng-geng surau saya lah ni, datang 60 orang ramainya. Ustaz jamu apa tu? Aku tak tahu lah. Saya terpaksa ambil catering main ramai. Datang raya. Tuan-tuan macam datang raya Istiqlal Kabut. Ya Allah,
Ramai je bang. First time saya terima tetamu 60 orang. Kira-kira 80 orang rumah saya penuh. Jiran semua keluar. Ada kematian ke? Tak. Saya kata nak datang. Ya Allah. Rupanya dia datang, dia buat salawat. Ustaz yang buat apa-apa. Kita ni datang orang takkan tak buat apa-apa kan. Datang dia selawat sallallahu alaihi wasallam, lepas tu doa, lepas tu duduk, lepas tu makan lah, balik. Kan? Ya Allah, tuan-tuan sekalian. Hati saya, Allah, mujur cukup ni. Dia kata 40 orang saja. Itu pun ramai. Cakap rumah, ada orang datang, berapa orang? 10 orang ke? 10 orang, saya kata. Satu bas. Tak percaya saya. 40 orang. Ustaz, nanti lain kali saya datang balik ya. Datang nak balik. La ilaha illallah, datang balik. Tuan-tuan, ya Allah, pada takut tak cukup. Jangan. Tapi kita gembira lah tuan-tuan datang ramai-ramai kan. Ya Allah, layanlah apa yang boleh kan. Mereka yang senduk, mereka yang basuh, semua licin. Tak ada yang tinggal pun. Masya Allah, tuan-tuan sekalian. Itulah pertama kali saya terima tetamu yang paling ramai lah kan. Datang malam raya, nak raya tuan-tuan sekalian. Masya Allah. Tuan-tuan pun boleh datang rumah saya, panggil tu surau boleh. Set dengan AJK surau, jom kita pergi rumah Ustaz Isri, boleh kan. Janganlah sampai satu bas. AJK dah lah. Allahu Akbar. Boleh je, tapi itulah. Cukup Ustaz, kata ketua dia. Cukup Ustaz, kita kongsi-kongsi je. Tuan sekalian, air tak cukup, bayang. Okey. Mungkin dia memaksakan dirinya berbuat demikian sedangkan hatinya tidak ikhlas kepada tamunya. Ini yang kita bimbang, tak dapat apa-apa. Jadi bila tetamu datang, kita kata kita tak layan, jangan datang. Kalau kata kita cakap terang je, boleh tak saya tahu awak hari ni saya hari ni saya tak dapat terima tetamu lah, cakap terang je. Kecil hati itu bukan masalah. Kita tak boleh terima tetamu pada tu sebab kita ada masalah dengan isteri kita. Kita dengan isteri kita bergaduh. Jangan terima tetamu. Ya, isteri demam, jangan terima tetamu. Jangan. Okey. Ada kawan saya dia cerita, tengah gaduh datang tetamu. Tengah gaduh dia kata pop macam isteri dan suami tuan-tuan dia cerita, dia berlakon tak gaduh. Tapi hati membuat-buat marah. Bayangkan. Masuk. Awak buat air, tengah gaduh ni. Buat air. Bah. Apa tu? Hentak pinggan tu. Kenapa tu? Dia penat tadi. Allah, tergaduh tu ni. Ya Allah. Tak payah terimalah tuan-tuan sekalian. Bila tentang gaduh tuan-tuan sekalian. Sepupu saya tuan-tuan, saya punya saudara tuan-tuan sekalian, dah nak bercerai, balik datang rumah saya, masih berlakon lagi dah nak cerai dah. Datang, dia berlakon. Sebenarnya aku datang tu aku dah pisah dah. Tapi berlakon, nampak? Datang rumah kita, tuan-tuan sekalian, suami isteri, kahwin setahun. Dia datang rumah kita, ketika tu dia dah nak cerai dah. Tapi berlakon relax, baik, tanya khabar. Orang bab berlakon ni power tuan-tuan sekalian. Takut tu. Okey ya? Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, bila datang tetamu, apa yang nak kita bagi pada tetamu kita tuan-tuan sekalian? Pertama ialah jamuan yang kita nak bagi itu, pertama sekali ni nak bagi tahu. Saya sebut pada diri saya dah tuan-tuan sekalian. Ini bagi mereka yang ada berkemampuan, yang ada kekuatan. Pertama, makanan yang terbaik. Ikut pada tuan rumah. Kan? Bang, nak datang, kita punya ada nak datang abang siapa kawan saya. Okey, apa nak makan? Setting lah. Okey. Bang, boleh tak hari ni kita nak beli lobster? Lobster berapa? Lobster 600 kilo. 600 sekilo. Lobster mahal. Alah bang, bukannya selalu bang. Memanglah bukan selalu. Tapi 600. Itu belum nasi lagi, belum sayur lagi, belum air lagi kan. Berpada-padalah. Makanan yang terbaik. Telur dadar pun terbaik sebenarnya. Okey je. Bagi makanan yang terbaik. Jangan bagi makanan semalam. Jangan. Okey, yang kedua, makan bersama-sama tetamu.
Jangan jadi macam cerita Tiga Abdul, tuan-tuan sekalian. Semua tengok ambil bau, tak boleh. Makanlah ya. Saya puasa. Aduh, puasa pula. Saya kalau awak puasa ni, saya nak makan pun tak sampai hati lah. Tuan-tuan sekalian, kalau dia datang dan nak buka, kita tak payah buka puasa. Dia datang nak buka dah. Pukul 7 dia datang. Kita tak payah buka. Tapi kalau dia datang rumah kita pukul 8.30 pagi, kita dah niat puasa sunat Isnin. Tuan-tuan sekalian, kalau kita rasa kita boleh buka, bukalah. Kalau rasa kita kawan tu tak kecil hati, maka kita terus berpuasa, tak ada masalah. Cuma takut dia tak sedap lah kan. Datang-datang, itu kita berpuasa. Okey, makan sama-sama. Okey. Yang ketiga, tuan-tuan sekalian, jangan tentukan waktu makan. Jangan tentukan dia nak makan ikut kita punya selera. Awak makan ni je ya. Ini tak boleh. Ini saya punya. Yang ni untuk anak awak. Jangan. Tak boleh. Ada makanan kita sorokkan. Tembikai dia bagi, kita tak potong. Kita potong tembikai dia bagi tu. Aku boleh tembikai bagi dia. Nak makan sama-sama, tak ada pun tembikai, dia sorok. Tak bagi. Tak boleh. Kita sendiri bawa memang bagi dia. Budi bahasa, kita potonglah limau tu. Oh, ni limau yang aku beli tadi kan. Maknanya kita pada-padalah. Jangan kita je nak makan seorang. Bagi tetamu tu datang, nak makan apa yang dia nak, tuan-tuan sekalian. Yang keempat, jangan kemas meja sebelum tetamu selesai. Wah, ini psikologi yang menjatuhkan selera makan. Kan, pinggan angkat. Alamak. Kenapa sotong tu diangkat nah? Sotong tu diangkat dulu. Alamak, sotong pula. Aduh, aku baru nak tambah. Alamak, udang tu, apa tu, black pepper pula diambil lah. Aduh, jatuh motivasi nak makan. Jangan macam tu. Jangan lap depan tetamu, lap meja. Jangan. Tak boleh. Semua psikologi, tuan-tuan sekalian. Jaga baik-baik. Ay Allah. Ini bagi yang mampu, tuan-tuan sekalian ya. Yang mampu je. Yang tak mampu, tak mampulah. Macam kawan saya pergi. Ini semua kawan-kawan cerita lah, tuan-tuan sekalian kan. Aku pergi tengah hari. Kenapa aku pergi tengah hari nak makan? Engkau pun silap. Dah setting nak makan. Orang tu anak dia ramai. Kan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kita tengah makan. Kan, lauk tu je. Kita dah setting nak makan dekat rumah orang. Datang tengah hari. Tuan-tuan tengok siapa dia tu. Kadang-kadang dia makan telur dadar je. Belah 8. Kicap je. Kita datang waktu tengah hari. Itu bukan langkah kanan. Kita melangkah-langkah. Langkah kanan, kita datang tiba-tiba ada makanan. Tu langkah kanan. Kita sengaja menyusul langkah. Bang, jom kita pergi bang rumah orang ni bang. Kita pergi rumah tengah hari ya. Mesti dia masak. Jangan macam tu. Kecuali jemputan orang kahwin, tu lain. Orang kahwin tak jemput, jangan pergi. Lapar lah bang, tu orang kahwin pergi. Tak boleh, haram. Allah. Baik. Sama lagi. Maka kepura-puraan ini tidak akan menghasilkan persahabatan yang baik. Pura-pura. Layan pura-pura. Tak ikhlas. Dan tidak akan dapat menjalinkan hubungan yang mesra dan penuh erti. Jadi apabila Islam mengaitkan penghormatan terhadap tetamu itu dengan iman, kita sambut dengan iman, ini bererti bukan hanya tetamu itu saja yang mendapat keselesaan, bahkan tuan rumah juga telah dapat memantapkan imannya dan dia akan beroleh pahala yang telah disediakan baginya pada hari kiamat nanti. Tuan-tuan, kesan apa yang hadis ni kata, kesan dia besar. Bila kita sambut tetamu, layan elok-elok, tuan-tuan sekalian, maka kesannya Allah balas kita syurga di akhirat. Itu je. Kan? Itu sebabnya bila tetamu datang, tuan-tuan layan je lah. Layan je lah. Macam air raya kan, budak-budak datang, kita tak layan tau. Tunggu. Ada yang halau, balik. Ni anak siapa ni? Jangan cakap macam tu, tuan-tuan. Kesilapan saya, dulu saya silap, tuan-tuan sekalian. Bila ada budak datang, saya tak bagi masuk. Dululah, masa zaman-zaman saya muda-muda kan, saya tak bagi masuk. Bila saya dah belajar, saya dah dengar tuan guru sebut,
Dia kata budak yang datang tu itu tetamu daripada Allah Taala. Budak datang dia bercakap, "Assalamualaikum cik." Masuk je, tak masuk, duduk. Okey. Cerita kat dia bawa rahmat tuan-tuan. Tapi bila dia datang ramai kan, macam cikgu kan, yang datang nak ramai tuan-tuan sekalian. Segerombolan basikal. Datang, "Jom kita pergi rumah ustaz." Allah, aku dah agak dah ni. Lain kali jangan mengajar depan rumah sekolah. Jangan. Ngajarlah jauh-jauh. Dulu saya ngajar depan rumah tu dulu kan. Ngajar depan rumah tuan-tuan sekalian. Raya tuan-tuan sekalian macam kenduri kahwin, penuh budak-budak. Terpaksa kita letak safrah pun panjang. Duduk. Budak-budak. Budak darjah 1, darjah 3, darjah 4, darjah 2. "Ustaz, tak ada kuih raya ke?" "Tak ada." Kan? "Awak datang ni apa?" Nak duit raya." "Nak duit raya." Okey, berkata. Terus balik. Macam tu ya. Kita pun, Allah, budak tak apalah, ya Allah, alhamdulillah budak datang. Tolong doakan saya ya. Semua kat tangan budak-budak ni. Doakan saya ya. Okey, doakan saya ya. Nak doa je. Jangan halau. Hari raya pertama, balik daripada sembahyang raya, bawa masuk rumah je, "Assalamualaikum cik." Mesti ada punya. Jangan halau. Panggil. Rumah saya tu kadang-kadang raya pertama, "Assalamualaikum ustaz." Tak apalah. Buat air soya. Duk. Buka semua kuih-kuih. Apa yang ada bagi. Kan? Yang penting budak-budak dia nak duit raya, bagi je. "Awak, saya bagi duit raya ni jangan buka depan saya tau." "Baik ustaz." Okey. Dah cakap, dah bagi tahu dah. Bagi je. Allah, RM1 je. Dia cakap kawan dia. Kan saya kata tadi, awak buka kat luar lah. Tahun lepas ustaz bagi RM1 je. Tahun ni tak up RM2. RM1 jadilah, saya kata. Bersyukurlah, saya kata. Okeylah. Assalamualaikum ustaz, balik. Budak, layan. Kalau kita jenis hati yang tak layan, memang tak layan je lah. Dan yang terakhir tuan-tuan sekalian, adab-adab tetamu yang hadir. Pertama, pilih waktu yang sesuai. Waktu yang tak sesuai, lepas subuh, waktu tengah hari, dan ketika nak maghrib, ni tak sesuai. Jangan datang rumah dia. Bila? Lepas subuh, "Assalamualaikum." Jangan. Toto tak angkat, baju kelawar tak ganti. Jangan datang. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, bawa buah tangan. Bawa temikai, bawa anggur, bawa sate, contoh. 3, makan apa yang ada, jangan komplain. "Ini aja ke? Biskut je ke?" Jangan. Terima je. Dia bagi air kosong, jangan banyak cakap. Ini adab. Walaupun dalam hati takkan biskut kering je, datang daripada Kedah ni, biskut kering je. Nak pergi makan kedai. Yang keempat, doakan tuan rumah. Kan nak balik, doakan. Yang kelima, ni paling penting nak sebut. Ini paling penting tuan-tuan sekalian. Isteri, suami, anak-anak ingat. Ni jangan terlalu lama datang rumah orang. Paling lama sejam. Kecuali tuan rumah kata, takkan sejam je, sambung 2 jam. Takkan 2 jam je, sampai 6 pagi tak balik. Tak habis-habis cerita. Okey. Yang keenam, ada masalah bagi tahu. Anak aku ni OKU. Anak aku ni autism apa benda dah. Eczema. Ada ke eczema? Ada kan? Bagi tahu siap-siap. Sebab ada yang tahu masa tuan-tuan sekalian, masuk anak dia panjat sofa. Lepas tu dia lompat, lepas tu dia pergi dapur, dia buka peti ais. Lepas tu dia lari. Kan? "Minta maaf ustaz, anak saya ni hyperaktif." Tak apa. Bagi tahu kita. Anak dia. Sekali dia ambil tangan dia pukul anak belakang. Berdebit, bung, jangan pukul macam tu. Aku geram lah ustaz. Dah kau kata anak kau hyperaktif, macam itulah keadaan dia. Tak payahlah kau pergi debuk dia. Bila dia debuk tu sekalian, saya macam jantung nak jatuh dah tu. Bung jatuh. Dia geram, anak dia berlari. Banyak sofa macam ninja kan. Biarkan. Sebab dia hyperaktif. Yang ketujuh tuan sekalian, nak datang bagi salam, nak balik pun bagi salam. Okey? Ini antara adab-adab tetamu ya. Mudah-mudahan kita nak sambut Syawal besok, bila kita nak sambut tetamu, itulah dia punya adab-adabnya. Wallahu a'lam. Jadi saya mengucapkan selamat menyambut Ramadan ya.
lagi 17 hari. Mudah-mudahan tuan-tuan diberkati oleh Allah Ta'ala, diberi kekuatan, suka nak sambut Ramadan, suka nak tarawih, suka nak sahur, suka nak buka puasa berjemaah, suka nak baca Quran, suka nak buat kebaikan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.